Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan soleh kita kepadanya. Dan yang paling penting, kita mengharapkan agar Allah memberikan kita kekuatan dan istiqamah dalam siri tuntutan ilmu ini, dan Allah istiqamahkan kita dan Allah kuatkan untuk kita terus beribadah ikhlas kerananya. Dan yang paling penting, Allah terima amalan kita sebagai amalan yang berat untuk mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, dan insya-Allah Allah pemudahkan kita semua menuju jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran lepas kita telah membahaskan ataupun kita telah membaca tentang perkara yang besar tentang kiamat, termasuk dalam rukun iman yang kelima, yang mana ianya merupakan asas iman kita, kewujudan hari akhirat. Kerana ramai yang kafir kan tidak beriman dengan hari akhirat. Satu, yang kita baca melalui ayat-ayat Al-Quran, umat-umat yang terdahulu menafikan kewujudan hari akhirat. Dan kedua, kefahaman yang salah terhadap kewujudan hari akhirat ataupun penjelmaan semula roh-roh yang telah mati, seolah-olah roh-roh itu dia berada di alam lain, hidup kembali ke muka bumi, ya, dia bertukar ganti. Kepercayaan yang salah ataupun i'tiqad yang salah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita membicarakan rukun iman yang semuanya lah, terutamanya berkaitan dengan alam akhirat ataupun berkaitan beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, maka yang paling penting ialah mesti ada fakta dan mesti ada dalil. Yakni fakta sudah tentulah dalil Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja. Dia tidak boleh kita bicarakan tentang tragedi atau kejadian kiamat, kehancuran alam semesta, lepas tu kita nak bicara alam ghaib sana dengan menggunakan akal ataupun teori-teori. Dalam kisah Ramadan saja pun kita menyaksikan berbagai perkataan dan ucapan yang sampai kepada kita berkaitan roh yang kononnya pada bulan Ramadan dibalik ke rumah dia yang lama, ya, kenapa? Nak tengok anak-anak dia sampai hari raya. Masya Allah, roh nak beraya sekali, ya, dah lama tak beraya. Ini dah adalah di antara i'tiqad yang salah. Sampai kat saya balas lah, ya, yang mana ianya beriktikad, kepercayaan dia bahawa kedudukan roh yang di alam sana, ya, seolah-olah di penjara Lauh Mahfuz lah, apalah semua, mesti ada dalil. Kita telah bicarakan alam roh, alam ghaib, alam barzakh, ya, telah bicarakan tidak ada satu perkara pun menceritakan roh ini berada di Lauh Mahfuz, di penjara sana ataupun dibebaskan ke muka bumi. Tidak ada. Kerana dia tidak akan berfikir untuk kembali ke muka bumi, melainkan untuk beramal soleh. Itu sahaja. Bagi mereka yang kurang, yang tidak dapat nikmat di alam roh, alam barzakh, dia ingin kembali kerana nak beramal semula. Bukan nak pergi ziarah anaknya, ya, nak tengok anaknya masak lemang ke, masak ketupat nak raya ni, tak ada. Bukan masa dia, kerana dia terputus daripada alam dunia, ya, mereka berada di alam barzakh hanya menanti amal-amal yang Rasulullah katakan 3 perkara tu, ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi itu sahaja yang akan mereka dapat. Lain daripada tu, ya, masing-masing punya amalan yang mereka lakukan. Jadi pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang tiupan sangkakala. Kita bacakan sedikit di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Surah Az-Zumar surah yang ke-39, juzuk 24.
ayat yang ke-67 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka tidak mengagungkan Allah pengagungan yang padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulungkan dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang dipersekutukan. Ya. Dalam ayat ini mengisyaratkan tragedi kejadian hari kiamat, yang mana dalam ayat ini jelas Allah mengatakan manusia ini tidak memuji Allah dengan pujian yang betul. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian yang betul, oleh kerana itu dia adalah orang yang perlu kita mencontohinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, pada Rasulullah contoh yang baik dari segala sudut, sehingga hari kematian dia pun diambil kira kerana contoh yang terbaik yang dimilikinya. Dan dia adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, dan paling betul dalam sifat peribadatan, pengabdian, mengabdikan diri kepada Allah. Selain daripada itu, ya, tidak lengkap. Kerana lelaki yang dilahirkan ini, yang kita tahu Rasulullah adalah lelaki yang paling sempurna, ya, di kalangan manusia, yang Allah jadikan dia supaya dicontohi. Okey. Lalu bila kita menyaksikan pengabdian Rasulullah kepada Allah yang begitu hebat, berbandingkan kita tak ada apa-apa, nilaian memang tak ada apa-apa, apatah lagi kita berada di akhir zaman dengan kejahilannya, tidak kuat beribadat pula tu, dan fitnah-fitnah yang datang dengan dalam berbagai bentuk yang menyebabkan kadang-kadang kita melatah, ya, tidak ada pendirian yang tegas dalam berakidah, akhirnya kita pun terjebak dalam fitnah-fitnah akhir zaman ini. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang betul, yang padahal bumi seluruh dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, gegak gupita semua berlaku. Maka di sini Allah teruskan dengan ayat yang berikutnya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Okey. Dalam ayat ini membicarakan tentang tiupan sangkakala yang pertama. Berselisih pandangan ulama tentang tiupan sangkakala. Ada berapa? Ya, paling tepat adalah 2. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 kalau tak salah. Tetapi yang paling tepat adalah 2. Pertama, tiupan sangkakala yang menghancurkan alam semesta. 7 petala langit dihancurkan. Ya, jadi lingkungan kita ni di bumi ni, ya, terhad pada 7 petala langit. Maka akan dihancurkan pada hari kiamat, yang kita menyaksikan pada pelajaran-pelajaran yang lepas, bahawa gegak gempita ini bukan seperti biasa. Gegak gempita ataupun tiupan sangkakala ini merupakan penutup cerita kita di muka bumi. Ya, subhanallah. Ya, cerita kita akan berakhir bila kiamat berlaku. Story kita yang berada di muka bumi ini dah habis dah. Bila kiamat berlaku, tertutup. Maka terpisah alam yang kita duduk ni. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita nak bayangkan. Cuma saya suka menyaksikan, kalau kita suka kepada rencana-rencana seperti yang terdapat dalam TV kita lah, kalau kita ada TV. Ya, kita tengok galaksi. Cukup
mengagumkan. Bagi saya satu keagungan yang besar kita melihat kehebatan Allah dalam mencipta langit dan bumi. Dalam cerita galaksi-galaksi ini saja kita menyaksikan begitu kehebatan Allah, dan pada hari kiamat semua galaksi-galaksi ini hancur. Semua langit-langit ini hancur, ya, dalam keadaan yang cukup melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita telah bicarakan pada ayat-ayat dalam pelajaran yang lepas tentang bagaimana berlakunya kiamat, gegap gempita apa semua tu, dan kita telah membicarakan juga di antara ayat-ayat yang terakhir berlakunya kiamat di dalam surah Al-Qari'ah, kan? Ya, itu kemuncak, di antara kemuncak kiamat yang mana bumi hancur. Dalam ayat tu mengisyaratkan bumi hancur. Hancur, berkecai, tak ada lagi dah apa sebiji, orang kata apa, sebiji tak ada apa-apa dah bumi ni. Hancur. Debu yang berterbangan, maka manusia berterbangan. Oleh kerana itu ayat tu mengatakan manusia berterbangan disebabkan tidak ada satu graviti yang nak menarik dia kembali di atas muka bumi ini. Kita masih ada lagi graviti yang boleh kita duduk. Pada hari itu graviti dah tak ada kerana bumi sudah tidak ada. Kita berada di awang-awangan dan subhanallah, ya, bila planet berlaga dengan planet dan kita atau manusia ini akan berada di tengah-tengah planet tu. Maksudnya tengah-tengah dua planet yang berlaga. Planet hancur, manusia akan hancur. Dan azab bagi makhluk Allah ataupun manusia yang Allah hinakan pada hari-hari itu. Ya, jadi oleh kerana itu naudzubillah min zalik. Ayat ini menerangkan, ya, dan ditiupkanlah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa berselisih pandangan ulama di kalangan para ulama yang mengatakan adalah makhluk seperti malaikat dan seperti orang yang Allah asingkan. Wallahu a'lam, makhluk yang diasingkan. Hanya ilmu di sisi Allah, jangan kita masuk campur untuk nak cari pula siapa orang. Ya, ini di antara perkara-perkara biarkan Allah punya urusan. Hanya yang penting bagi kita beriman dengan ketetapan ini. Ya, ada yang akan dimatikan dan ada yang akan diselamatkan. Namun awal kita kena tahu makhluk bersifat akan dihancurkan ataupun tidak kekal. Yang tidak kekal yang dimaksudkan dijadikan, dimatikan atau dijadikan. Paling penting menunjukkan dijadikan, itulah makhluk. Ada yang dijadikan lalu dikekalkan. Macam apa ya? Syurga, neraka dijadikan, asalnya tak ada, dijadikan dan dikekalkan. Syurga, neraka dikekalkan. Kita dijadikan, dihancurkan, dijadikan balik. Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya, kamu matikan kami dua kali dan hidup kami dua kali. Mati yang pertama di alam roh, lepas tu kita hidup, lepas tu kita mati, lepas ni kita mati, lepas tu baru kita hidup. Lepas tu dia tak kata kita mati lagi. Dah, tu ayat dia. Okey. Amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kamu hidupkan, kamu matikan kami dua kali dan hidupkan kami dua kali. Okey. Jadi menunjukkan bahawa alam ini berakhir dengan tiupan sangkakala. Habis. Berapa lama? Wallahu alam. Ya, berapa lama kiamat itu berlaku, gegaran, tempikan apa semua yang kita dah bacakan pada hadis pelajaran yang lepas bahawa malaikat Israfil yang meniup sangkakala telah meletakkan muncung tiupan itu. Bagaimana? Wallahu alam, kita beriman, ya, dan matanya menunggu, ya, terang benderang seperti bintang yang terang menyaksi ke atas arasy Ar-Rahman, menunggu arahan. Ditakuti dia berkelip mata, Allah arahkan untuk hancurkan bumi ini. Ya, jadi dia sentiasa dalam keadaan menunggu. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kita boleh berasa tenang. Yalah, kita tidak akan berasa tenang. Ya, kehidupan kita pun ada hadnya. Kiamat kecil yang dikatakan kematian itu tidak lama lagi untuk kita. Dengan usia-usia yang ada ini, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Bila kita akan mati, kita serahkan urusan itu kepada Allah. Yang penting kita sentiasa beramal dengan amalan soleh. Baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi dan Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah,
yatwillahu samawati wal ard yaumal qiyamah was samawat as-samawat yaumal qiyamah thumma ya'khudhunna biyadihil yumna thumma yaqulu ana malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun thumma yatwina ardan thumma ya'khudhunna bishimalihi thumma yaqulu ana al-malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Maksudnya Allah menggulungkan langit-langit pada hari kiamat, lalu dia mengambil dengan tangan kanannya. Kita beriman seperti mana yang disebutkan ya, tanpa membicarakan, dan kita beriman dengan sifat tangannya kanan. Bagaimana wallahu a'lam ilmu di sisi Allah, kita beriman seperti mana yang dikhabarkan. Lalu dia balik-balikkan langit ini, lalu dia mengatakan anal malik, akulah raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang mengaku kehebatan dengan kegagahannya, orang yang keras, orang yang gagah. Ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong, takabbur, mana dia? Tuan-tuan dan perempuan, peristiwa yang begini, peristiwa yang menggerunkan ya. Bayangkan kiamat yang hancur, sehancur-hancurnya tu. Ya, subhanallah. Kemudian dia mengambil bumi ini. Mula tadi langit, dia mengambil bumi dengan tangan. Di sini ada perbahasan dalam bab ini bishimali. Ya. Dalam hadis yang lain, kedua-dua tangan Allah adalah kanan. Ya, bishimali ini tangan kiri, yang dimaksudkan jihah di bahagian kiri. Ya. Tetapi kedua-duanya kanan. Bagaimana beriman? Saya tak reti nak bahaskan selain daripada beriman, mengisbatkan apa yang diisbatkan tanpa membicarakan bagaimana. Cukup bagi saya hari ini kita belajar corona virus tu ada macam mana, tak pernah tengok pun. Cuma yang ada orang tunjuk dalam gambar, di-scankan begini-begini bentuknya. Itu pun pasal dah tunjuk. Tetapi kalau hakikat mata kita tak mampu untuk membicaranya, apatah lagi alam ghaib sana yang sifat itu adalah sifat Allah yang kita tidak mampu melihatnya, melainkan apabila kita berada di dalam syurga, diberikan kemuncak nikmat bagi ahli syurga. Itu waktu dia yang dapat kita lihat. Mudah-mudahan Allah bagi kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tuan-tuan dan perempuan kena ada perasaan ingin, merindui untuk melihat Tuhan kita, ya, kerana itu adalah kemuncak nikmat. Oleh kerana itu jangan memperbahaskan hak Allah melainkan seperti mana yang didatangkan oleh Rasulullah dengan dalil. Jangan berani untuk kita mempertikaikan hak-hak Allah atau mencerita hak-hak Allah dengan kejahilan kita yang tak tahu apa-apa. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak membicarakan tentang coronavirus, kalau bukan bidangnya, hentikanlah. Ya, tak ada siapa yang akan membenarkan kita kerana kejahilan. Begitu juga dalam bab sifat-sifat Allah, tidak dibenarkan membicaranya dalam keadaan kejahilan yang ada ni. Hanya yang paling penting kita beriman. Beriman mengisbatkan apa yang didatangkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, subhanallah. Baik. Apabila dia mengatakan Al-Jabbarun, okey. Bila dihancurkan langit, 7 petala langit, kemudian dihancurkan bumi, 7 petala bumi yang merupakan pusat alam semesta ini. Kemudian ya, agak menarik bila kita menyaksikan kejadian mana yang dahulu, langit ke bumi? Ya. Okey. Kejadian yang pertama Allah jadikan adalah kejadian bumi. Yang sebanyak berapa hari? 4 hari. 4 masa yang disebutkan sebagai hari. 4 masa. Kemudian dijadikan langit 2 masa. Bumi dulu baru langit. Dan pada hari kehancuran alam semesta, dihancurkan langit dulu dan akhir baru bumi. Subhanallah, ya, maha suci Allah. Lalu dia hancurkan bumi, lalu dia mengatakan Anal Malik, aku adalah raja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja pada hari kemudian. Ini dia. Tuan-tuan dan puan bayang ya. Planet dah berlaga antara satu sama lain. Bumi hancur berkecai. Tidak ada dengar apa-apa dah. Kalau ikutkan tak ada bunyi.
Orang kata bunyi cengkerik pun tak ada. Tak dengar dah, hancur. Gelap gulita alam semesta. Kosong. Tak ada apa-apa. Agak menarik dalam bab ini ya. Lalu Allah mengatakan, Anal Malik, akulah Tuhan, akulah Raja. Siapa nak menjawab waktu tu? Tak ada. Sunyi sepi. Ainal Jabbarun. Mana dia orang-orang yang mengaku dirinya gagah, hebat? Mana? Fir'aun tak ada, Namrus tak ada. Ya, mana dia? Orang yang mengatakan begitu hebat dirinya, mana dia? Anal mutakabbirun. Akulah yang maha takabbur. Ya, sifat yang layak hanya milik Allah. At-takabbur. Yang sombong, yang gagah, yang takabbur. Kerana itu sifat Allah yang maha hebat. Senyap, sunyi. Senyap, sunyi. Tuan-tuan dan perempuan, alam roh bagaimana kedudukan? Agak menarik. Kita di alam roh waktu itu. Di alam barzakh. Bagaimana kedudukannya? Wallahu alam. Tetapi kita akan baca ayat-ayat, beberapa ayat yang ulama memperbahaskan alam roh, alam yang selepas berlakunya kiamat ni. Seolah-olah alam, ada dua pendapat dalam bab ini. Sama ada orang tu diteruskan nikmat sampai dibangkitkan pada tiupan sangkakala kedua, dan orang yang diazab sampai tiupan sangkakala kedua. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan azab dan nikmat dihentikan sementara. Ya, maksudnya orang yang azab tu dihentikan, orang yang nikmat pun dihentikan. Ya, wallahu alam, ilmu di sisi Allah perbahasan itu berlaku. Di dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan beberapa perkara yang agak menarik dalam perbahasan ini. Ya, berdalilkan ayat. Cuba buka surah Yasin. Ya. Surah berapa? Ke tak buka lama dah? Janganlah. Ya. Surah yang ke-36. Juzuk ke-23. Okey. Ayat yang kita baca bermula daripada ayat 48. Better. Muka surat 443. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mula ayat 48. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Dan apabila, mana tadi ayat 47, dan mereka berkata, bilakah terjadinya kiamat itu? Dan mereka berkata, bilakah terjadi janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Ini mengisyaratkan pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian Allah ceritakan, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka.
Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, benarlah Rasul-Rasulnya. Syair. Tutup ikon. Baik. Dalam ayat ini bila kita saksikan Allah mengatakan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Lalu apa ucapan tu? Ya, tengok ya. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Inilah ayat yang mengisyaratkan, ya, sebahagian ulama mengatakan sesungguhnya tidak ada azab dan tidak ada nikmat, ataupun nikmat tu ada tetapi azab tu di-stopkan sementara. Pasal apa? Seolah-olah mereka terjaga. Siapa bangkit ni celah kami dalam keadaan dah selesa, maksudnya dah tak kena azab, tiba-tiba dibangunkan. Berarti kita akan berhadapan dengan perkara yang lebih menggerunkan. Sedangkan waktu tu dah rasa selesa dah. Okey. Jadi perbahasan ini masih lagi, ya, perselisihan ulama dalam pandangannya bab-bab yang berkaitan dengan tafsir surah Yasin ni. Adakah manusia ini di antara dua tiupan? Di antara dua tiupan ini bagaimana kedudukannya? Dan itulah yang kita terangkan, ya, dua pandangan yang mengatakan yang pertama mengatakan sama ada diteruskan azab dan diteruskan nikmat. Yang kedua, pandangan yang kedua ini mengatakan dihentikan azab dan nikmat dan dibangunkan dalam keadaan untuk menerima balasan seterusnya. Okey, berdalilkan ayat dalam surah Yasin. Baik. Setelah Allah mengisytiharkan ainal jabbarun ainal mutakabbirun, ya, Allah isytiharkan berapa lamakah antara dua tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua? Berapa jaraknya? Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, di antara dua tiupan sangkakala selama 40. Okey? 40 ditinggalkan 40 apa tu? Ya. Ditinggalkan 40. Sahabat berkata, tabi'in berkata, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Berkata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Berkata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Berkata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Ya. Lalu mereka mengatakan, kenapa kamu kata begitu? Lalu dia mengatakan, aku bertanya seperti mana kamu bertanya kepada Rasulullah. Dan baginda mengatakan begitu. Ya. Jadi perbahasan ini pun timbul kerana apa? Bila kita membicarakan hari-hari di akhirat kelak dah sudah berbeza dengan hari kita di sini. Ya, hari kita di sini bergantung kepada matahari dan bulan. Peredaran yang kita berada sekarang ini, planet bumi yang beredar, yang dikatakan beredar di bulan, mengikut keadaan masa-masa planet-planet yang berbeza. Kan kita dah belajar dalam bab-bab yang begini sedikit sebanyak. Pusingan planet Marikh lain, pusingan planet Zuhal lain, pusingan planet Pluto lain. Pusingan bumi, inilah yang kita pusing sekarang. Pluto nak menyampaikan setahun, makan masa yang lama. Bertahun-tahun di bumi baru dia dapat setahun. Kerana kedudukan planet yang begitu jauh. Ya. Dan inilah yang menarik, yang berkaitan dengan kehidupan alam akhirat di sana. Ya. Kerana hari yang dibicara, dikira bagaimana? Wallahu a'lam. Itu pasal bila dikatakan permulaan kejadian alam semesta bumi yang dijadikan 4 hari itu, sebenarnya bagaimana bumi dijadikan 4 hari? Matahari tak ada lagi. Itu yang datang 4 peringkat, 4 masa. Dan dikatakan kalau hari pun, hari mengikut hitungan Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan hari yang mengikut hitungan kita. Ini berdalilkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Ya, Allah mengatakan tentang hari pada sisinya. Dalam surah Al-Hajj surah yang ke-22, juzuk yang ke-17, ayat yang ke-47. Muka surat 338. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 47 surah Al-Hajj. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu supaya azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sehari di sisi Allah 1000 tahun perhitungan kita. Menarik sekali. Itu pasal bila kita akan berada di akhirat, apa perasaan kita? Ya, kita akan mengatakan, tidaklah kita tinggal di dunia ini hanya sebentar. Antara waktu zuhur, waktu asar nak menuju maghrib. 2 jam, 3 jam. Kita rasa begitu bila kita berada di mahsyar nanti. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Allah kata jangan tergopoh-gapah nakkan azab. Kerana apa? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena kalau kamu ditimpa azab di akhirat kelak, ini seolah-olah Rasulullah menerangkan kepada kafir Quraisy bahawa azab Allah di akhirat itu. Jadi mereka menafikan. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau begitu dahsyat. Kalau hari yang Allah katakan di sisi Allah, maka dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada azab Allah walaupun 1 second. Ya, minta lindung. Dan kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan diri kita melakukan maksiat, terang-terangan, rahsia, apa yang berlaku pada hati kita, bisikan pemikiran, apa semua itu. Kita minta Allah ampunkan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kita. Kerana ini merupakan hari yang menakutkan. Kalau inilah tempoh hari yang Allah sebut, memang menakutkan. Apatah lagi pada hari tersebut yang dikatakan kekal abadi untuk selama-lamanya. Sama ada menjadi ahli syurga ataupun neraka. Baik, dalam hadis ini jelas, hadis yang diriwayatkan Bukhari, namun di kalangan imam-imam yang mentafsirkan, ya, melalui diambil daripada hadis-hadis juga asar-asar ataupun daripada ijtihad mereka dalam memperbahaskan hari ini, ada yang mengatakan 40 itu adalah 40 tahun. Ya, jarak dia. Tetapi adakah 40 tahun itu 40 tahun di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah, ataupun 40 tahun di bumi? Wallahu alam. Secara kasarnya, serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting, tempoh itu kita dah tahu jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Itu tempoh yang diberikan. Wallahu alam. 40 apa? Ya. Kalau ikut Imam Nawawi 40 tahun dikatakan tu. Tetapi tahun mana? Ya, tahun di sisi Allah ataupun tahun di sisi kita. Wallahu alam. Baik. Jadi kita dah sampai pada tiupan sangkakala yang pertama, dan juga kita telah membicarakan tiupan sangkakala kedua sedikit. Jadi itu dia. Berlaku tiupan sangkakala, sunyi sepi dah. Tak ada alam semesta. Di sinilah kehebatan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan ayat-ayat begini, hadis-hadis yang begini, kita merasakan, bayangkan, dah tak ada apa-apa, sunyi, sepi. Ya, Allah dah istiharkan, mana dia orang yang menyombongkan diri itu? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun? Mana? Tak ada siapa yang menjawabnya. Selama 40. Ya, selama 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Kita berkata seperti mana Abu Hurairah berkata, aku tidak tahu. Baik, maka kita akan bicara seterusnya. Habis dah, riwayat bumi dah habis dah, ya, alam bumi dah habis. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, alam bumi ni, ya, dah habis. Apa yang berlaku? Memori kita ada tak? Ada tak Abu Muaz memori kita?
Zaman-zaman muda dulu ada kan. Okey. Memori kita tu masih ada. Ingat ya, kita masih ingat lagi apa yang kita buat di muka bumi. Yang bakal kita bukakan di mahsyar nanti. Ada ingat. Kita ingat apa yang kita lakukan di bumi, apa semua pada waktu kita dibangunkan di mahsyar nanti. Subhanallah, kalau itulah keadaan kita, la ilaha illallah, minta Allah ampunkan dosa kita. Minta Allah padamkan semua maklumat kita. Ya. Minta padamkan. Ustaz pun serupa juga, jangan takut ya. Namanya manusia silap tu banyak. Dia bukan kira oh ustaz tak apa, tak adanya. Ya, selagi namanya makhluk, ya, manusia mesti akan buat kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesilapan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Jadi memori maksudnya kita ingat ke? Fa'an ni. Ya. Memori mungkin kita akan ingat, tetapi masalah yang di sisi Ar-Rahman itu, ya, sisi Ar-Rahman dia hapus ke tidak? Kalau dia hapus, memori itu ada, tetapi catatan amal tu yang hilang. Catatan kejahatan kita tu dibuang. Maksudnya bila kita tengok aku kena, tak kena. Seolah-olah dia dah delete, berarti orang ni dah tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Waktu tu baru kita rasa sonok. Ya. Bila dihapuskan, dia tidak akan dibentangkan, tidak akan ditunjukkan lagi. Itu yang kita nak. Adalah syarat-syarat yang kita terangkan pada pelajaran yang lepas, bagaimana kita nak minta Allah menutup rahsia kita, ya, menutup keaiban kita. Kita dah tahu sikit sebanyak. Di antaranya, jangan buka aib orang, ya, jangan buka aib orang. Ini sampai habis nak dibukanya, ya, nak diceritakan hal-hal peribadi orang. Itu di antaranya, ya. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung kita. Baik. Selama 40, ya. 40 apa tu, ya, yang kita sebutkan tadi, sunyi sepi alam semesta. Ya. Allah mutakabbir, Allah mutakabbir, Allah yang maha hebat, maha agung dengan kehebatan yang dimilikinya. Maliki yaumiddin, raja pada hari akhirat. Maka bermulalah alam kita yang terbaru, alam akhirat. Ya, kita masuk bab alam akhirat. Kiamat dah hancur dah bumi dah tak ada apa-apa. Bila langit, 7 petala langit tu hancur, berarti bumi dah tidak ada cerita dia dah. Habis. Semua amal soleh dan amal jahat kita di mana? Akan dibalas. Ya, tuan-tuan dan perempuan semua, amalan kita ni dah ada kat sisi Ar-Rahman. Di mana dia simpan, wallahu a'lam. Ilmu di sisi Allah, tetapi ianya tercatat. Macam mana kita, kalau kita ada WhatsApp tu kan, dia simpan dulu baru sampai kat kita, betul tak? Ada center dia tu yang menyimpankan maklumat ni dulu. Lepas tu barulah kita baca. Kita ingat, kita seorang je baca. Rupanya tu orang sana dah tengok. Kalau kita ada masalah, dia akan baca maklumat kita. Ya, kita hantar gambar-gambar, dia tengok dulu. Ya, baik-baik. Ya, jangan nak tangkap gambar sebarangan. Ya, tangkap gambar tak senonoh, dia tengok dulu. Lepas tu dia bukanya nanti. Begitu juga di akhirat. Dia akan bukanya balik semua maklumat kita. Tuan-tuan dan perempuan, boleh disettlekan di muka bumi ni. Boleh disettlekan pada bulan Ramadan. Terutamanya bulan ini bulan pengampunan. Carilah pengampunan Allah. Jangan biarkan kita tinggalkan Ramadan tidak diampunkan dosa. Dengan arti kata lain, jangan biarkan kita tinggal Ramadan dalam keadaan kita tidak pernah bertaubat. Terutamanya jika na'udzubillah ada kabair. Perincikan taubat kita. Yang jenis-jenis kabair, dosa-dosa besar ni, perincikan kepada Allah. Ya Allah, aku dah tersilap tentang kabair ini. Bagi tahu Allah, hapuskanlah. Ya Allah, hapuskanlah. Subhanallah. Bila saya bicara ni, saya teringat sifat Allah yang maha pengampun. Dia boleh hapuskan. Dia akan hilangkan dosa-dosa kita. Dan dia akan hilangkan kalau dikehendakinya menghilangkan dalam catatan amalan kita. Yang diajarkan seperti mana yang Abu Taha kata tadi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Katakanlah, ya Aisyah,
Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Dan konsep kalimah afu tu, ya, dia hilangkan maklumat kita terus. Maka ampunkanlah aku. Ya, ampunkanlah aku. Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka kepada pengampunan, ampunkanlah aku. Saya katakan lagi, jangan biarkan Ramadan ini hilang, habis kita tidak akan diampun, maksud ataupun kita tidak perincikan taubat kita. Banyakkan taubat kita. Kalaulah lelaki yang pernah membunuh 100 orang, Allah boleh ampunkan dosa dia. Kalau yang lelaki dari kalangan Bani Israel minta kepada keluarganya, bakarkan aku kerana aku banyak dosa, ya, bakarkan aku dan buangkan abu aku ke dalam lautan. Dan Allah bertanya, kenapa kamu lakukan begitu? Kerana kejahilan dia, dia ingat Allah tak boleh hidupkan dia semula. Lalu dia mengatakan, aku takut kepadamu ya Allah dengan dosa-dosa aku. Lalu Allah ampunkan dia. Wanita yang dikatakan pelacur, memberi minum kepada anjing dengan sifat ihsan dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan dan perempuan, kita yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kalau kita ada dosa, ketengahkan diri kita, minta Allah ampunkan, insya-Allah Allah ampunkan. Allahu Akbar. Kita harapkan. Mudah-mudahan Ramadan yang ada ni adalah pembersihan diri kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Yang Rasulullah kata, rugilah seorang itu. Selesai sahaja bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosanya. Na'udzubillah. Ya. Ini mengisyaratkan bulan Ramadan, bulan yang betul-betul untuk pengampunan dosa. Fokus, tuan-tuan dan perempuan, cari masa, duduk, fokuskan kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Harapkan rahmat Allah. InsyaAllah Allah akan bagi rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan bersih. Ya, tidak ada dosa. Bila tidak ada dosa, banyak perkara akan settle pada hari-hari tersebut. Baik, jadi kita masuk sekarang ini berkaitan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan, maka tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan semula. Baik, bagaimanakah kedudukannya? Di manakah kita dihidupkan? Padang mahsyar bukan tempat dihidupkan. Padang mahsyar tempat dikumpulkan. Okey, wallahu alam, kita akan dihidupkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang bagaimanakah kita akan dihidupkan. Ya. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dengan maksudnya, dibangkitkan setiap hamba manusia mengikut sebab-sebab kematiannya. Ya, sebab-sebab kematiannya kita melihat kepada kalau mati dalam keadaan amal soleh, husnul khatimah, ya, maka ianya mati dalam keadaan yang begitu. Okey. Kalau mati dalam su'ul khatimah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang begitu. Ini dikuatkan dalil para syuhada, orang-orang yang mati syahid akan bangun dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan berpakaian berdarah yang berbau kasturi. Pakaian darah dia berbau kasturi, yang mati jihad fi sabilillah. Okey. Dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Aisyah tentang kebangkitan manusia ini di mahsyar nanti dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. 3 sifat asal kejadian, ya, kejadian Adam, ya, dalam keadaan yang begitu. Tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Okey. Bila bermulanya khitan? Bila? Ya. Nabi? Abu Muaz. Takut kena soal ke, tunduk je. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna.
Allah uji Ibrahim dengan kalimah yang ulama mengatakan kalimah itu adalah khitan. Nabi Ibrahim, ya, dalam hadis mengatakan Nabi Ibrahim melakukan khitan diri sendiri dengan menggunakan kapak. Umurnya 80 atau 60, saya tak ingat, ya, dalam hadis. Guna Abu Muaz. Guna kapak, ya. Kerana apa? Nabi Ibrahim satu hamba Allah yang cukup ajaib, ya. Ketaatan dia cukup dahsyat. Allah kata begitu, begitulah di kapaknya. Ya, as-sam'u wa ta'ah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim orang yang pertama. Ya, Nabi Ibrahim dia pegang kategori banyak yang pertama. Macam tu melayan tetamu, ya, melayan tetamu waktu tetamu datang, dia bagi makanan misalan. Itu adalah daripada Nabi Ibrahim, orang yang pertama. Sunnah Nabi Ibrahim. Macam nak datang misalnya ke rumah Abu Muaz, ya, Abu Muaz nak buat apa? Layanan dia, ya, buat macam Nabi Ibrahim, ya, layan apa? Bukan lagi anak lembu. Anak lembu, sapi tu, anak lembu kerana tulangnya lembut, buat bakar. Itu kalau nak ikut sunnah Nabi Ibrahim lah. Panggil lah anak datang lah. Okey. Baik, ini di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sunnah dia. Jadi dalam bab itu kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tak malu ke ya Rasulullah? Ya, al-amru asyad. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah keadaan yang begitu menggerunkan, menakutkan, ya, menyebabkan kamu tak layan apa-apa juga yang berlaku pada ketika itu. Kerana nafsi. Bila dibangunkan kita rasa takut, ya. Okey. Bagaimana kita dibangkitkan? Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Okey, dalam surah Al-Kahfi sedikit sebanyak Allah bukakan, terangkan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 48 muka surat 299. Surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Okey, muka surat 299 Quran ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Okey, dalam ayat ni syahid dia, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama. Jadi di situ kita dapati ya Rasulullah kata dalam keadaan tidak berpakaian, bertelanjang, tidak berkhitan dan tidak berkasut. Diikuti tinggi tinggi Nabi Adam berapa tinggi? Tak dengar. 60 hasta. 60 hasta siapa? Itu pun jadi persoalan. 60 hasta tinggi bangunan ni, M Kobal lebih kurang. Tinggi Nabi Adam kita akan dibangunkan. Tinggi itu, ya. Tinggi itu kita akan dibangunkan. Permulaan, lepas tu dia akan berubah. Okey, tak apa. Kita tengok dalam hadis, sebelum kita dibangunkan begitu, bagaimana kita boleh jadi begitu. Okey, pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, manusia terjadi pada hari akhirat dari tulang kecil yang dinamakan ajmu zamb. Ya, ajbu zanab. Al-ajmu artinya akhir semua sekali. Apabila air disiram maka tumbuhlah mereka. Sabda Rasulullah, selepas itu air turun dari langit maka mereka tumbuh keluar sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari badan manusia yang tidak hancur melainkan satu tulang, iaitu tulang ajbu zanab, yang mana darinya terbentuk manusia di hari kiamat. Rupanya pada tubuh kita ni ada satu, orang kata apa, tulang pinggul, tongking, apa semua. Tulang apa? Tulang ekor. Tulang ekor, senang cerita.
tulang ekor. Betul ya? Bahasa Arab ajmu. Dia kata ajmu az-zanab. Dalam sains. Okey. Ya memang tulang tu, tapi tulang ekor ya orang panggil. Tulang? Koksit. Koksit. Oh, ini orang sains ni. Tak boleh tanya Bu Muaz, dia nanti dia kata sup tulang lah, apalah. Okey. Okey. Dari tulang itu bagaimana Allah kumpulkan? Pertama saya beriman kerana hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Ya. Bagaimana serahkan kepada Allah. Ya, urusan Allah. Bagaimana Allah jadikan kita dahulu dari tiada, perkara yang dah kita dulu ada, ya, sekarang tiada, kemudian dia nak adakan balik, tak ada masalah di sisi Ar-Rahman. Sisi Tuhan yang maha hebat ini. Ya, maha hebat. Jadi dijadikan kita dari tulang tersebut. Macam kalau siapa yang tahu orang yang bertani, pertanian, ya, orang buat bendang, ada tak orang buat sawah kat sini? Oh, teknologi zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang dah tak ada sistem tu. Sistem semai. Semai ada lah. Ya, kalau sawah sekarang dah tak ada sistem semai. Dia main tabur biji benih macam peluru tu. Ya. Kalau dulu sebelum dia tanam kat sawah tu, dia semaikan dalam satu tempat, ya, bagi pokok anak padi tu membesar di situ, baru dia ambil, dia tanam dengan apa? Kuku kambing. Ingat entah, subhanallah, Ana pun dah lupa. Dah kita main dulu kecil-kecil. Kuku kambing. Macam tu juga manusia ini akan disemaikan di satu tempat, maksudnya di satu tempat benih-benih itu diletakkan, lalu datang tiupan sangkakala yang kedua. Itulah tiupan sangkakala yang kedua yang kita baca tadi dalam surah Yasin dan juga surah Az-Zumar. Ya, bagaimana tiupan? Tiupannya bukan tiupan menghancurkan, tetapi tiupan yang menghidupkan dengan keadaan. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tadi? Apabila air disiram, maka tumbuhlah mereka. Ya. Apabila air disiram, maka tumbuhlah mereka, yakni berlaku satu tiupan sangkakala yang kedua, ya, merupakan tiupan yang hidup. Anginnya keadaan tenang, ya, tadi angin yang menghancurkan, ni tenang, diikuti dengan hujan renyai, hujan yang gerimis kata orang, ya, gerimis seolah-olah macam kita hujan gerimis yang berada di padang pasir. Apa berlaku? Ya, bila air kena, pokok-pokok akan tumbuh kan, yang menghijau. Begitulah keadaan kita di sana. Apabila dilakukan tiupan sangkakala yang kedua yang berbentuk kehidupan, maka datang air hujan gerimis, maka kita pun hidup melalui tulang tersebut. Ya, melalui tulang tersebut. Subhanallah, tiupan sangkakala yang kedua. Begitu pula. Ya, bangun. Maka di situlah yang kita baca dalam surah Yasin tu, ya, kenapa aku dibangunkan semula. Itulah. Maka bangun mengikut kehidupan kematian kita, yang Rasulullah kata orang yang mati syahid dia dibangunkan dalam keadaan begitu. Siapa yang buat derhaka mati dalam keadaan yang teruk dan berbeza-beza, ya, dia bangun dalam keadaan teruk. Maka wallahu alam, apa yang berlaku cuma 4 perkara muncul. Seorang itu tingginya 60 hasta. Jadi alhamdulillah, ya, walaupun kita nampak pendek hari ni, aku ni pendek dak, sampai sana 60 hasta. Kemudian dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Okey? Kemudian, ya, siapakah orang yang pertama yang akan mendapat pakaian? Satu. Dan kedua, bagaimana kedudukan orang yang beriman dan bagaimana kedudukan orang yang berdosa? Dia ada kategori-kategori dibangunkan. Dan agak menarik, ya, agak menarik dalam hadis-hadis yang akan datang, kita akan menyaksikan golongan-golongan yang dibangunkan ini semuanya akan berubah. Daripada seperti Adam alaihissalam 60 hasta tu, dia akan berubah mengikut amalan-amalan kita di dunia. Berubah mengikut amalan-amalan kita di dunia. Pertama sekali, penentu perubahan itu adalah iman. Tuan-tuan dan perempuan, pastikan akidah kita betul mengikut cara Rasulullah. Kerana iman kita itu, kalimah syahadatain yang kita sebut tu ada cahaya dia tersendiri.
Cukup kalau kita tengok orang kafir tu, ya, orang yang tak Islam, tiba-tiba dia mengucap kalimah Islam. Nampak tak? Kalau siapa yang pernah ikuti, dia tengok tu muka orang yang sebelum dia masuk Islam, muka dia subhanallah hitam. Kita nampak macam muka hitam. Bukanlah hitam gelap, tapi kita nampak muka, bukan muka cahaya. Dia mengucap aja asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz yang tak betul, tetapi ikhlas nak mengucap kalimah syahadatain, terus berubah muka dia, bercahaya. Rupanya cahaya iman tu, apatah lagi cahaya kita, tauhid kita bersih mengikut cara Rasulullah. Beriman mengikut cara Rasulullah, tak mustahil cahaya itu adalah kemuncak cahaya yang kita minta. Kita nakkan. Kenapa? Okey, kita dibangunkan, maka akan berlaku satu tempikan yang paling besar, yang tempikan itu berlaku di mahsyar. Ya, kita buka balik dalam surah Yasin tu, yang disebutkan tempikan. Pada ayat tadi, ayat yang ke-53, muka surat 443. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita ambil 52 balik. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami, teriakan sekali. Dan apakah teriakan itu? Teriakan yang memengsankan sesiapa-siapa saja yang Allah tetapkan, dan ada yang tidak dipengsankan. Ya, ini teriakan yang kedua. Teriakan pertama yang menghancurkan alam semesta. Teriakan kedua memengsankan orang yang berada di mahsyar, ya, kecuali di kalangan hamba-hamba Allah. Dan insya-Allah kita akan sampai pada pelajaran yang akan datang berkaitan dengan perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada apa soalan? Baik, kalau tak ada apa-apa yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.